Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan 10 prinsip keselamatan. Jadi sambungan pada malam ini muka surat 27. Cuma sebelum itu untuk maklumannya, buku ni ada lagi. Siapa yang nak dapatkan buku ni ada 6 buah lagi. Nak dapatkan buku ni boleh ambil di hadapan ni. Baik, muka surat 27. Muka surat 27. Yang mana perbincangan masih lagi berkait dengan perkara pertama, iaitu tauhidullah wa ikhlasuddin. Wa ikhlasuddin lahu. Mentauhidkan Allah dan ikhlas ataupun mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah. Jadi ini prinsip pertama, dan inilah sebenarnya hakikat. Sebenarnya seorang itu boleh selamat daripada api neraka ni kalau dia mati dalam keadaan dia jaga tauhid itu. Ini yang paling utama, dan ini dianggap sebagai prinsip yang paling asas lah. Baik, dalam perbincangan sebelum ini, sebelum saya pergi kepada muka surat 27 sebagai sambungan pada malam ini, perbincangan sebelum ini telah disebut, poin akhir lah yang disebut, bahawa bila seseorang itu mati dalam keadaan ada tauhid, tauhid dia tidak terbatal, tauhid dia itu dalam keadaan murni, dalam keadaan segar lah kita kata, tidak tercemar dengan syirik, maka dia akan selamat daripada masuk neraka. Ataupun 3 perkara. Seseorang yang bila ada tauhid tu, dia 3 perkara tu, hak 2 mula-mula tu. Ni kita nak sebut sebelum ni biar nampak. Baik, seseorang yang pergi ke hari akhirat ni, dia ada 3 keadaan. Dia ada 3 keadaan. Yang pertama, seseorang ni dia masuk syurga, langsung tak masuk neraka. Itu mula-mula. Ni maknanya tauhid lah, sebab ada tauhid. Dan banyak kebaikan dia buat. Kebaikan dia tu bila ditimbang di mahkamah Allah, dihisap kemudian ditimbang, terbukti kebaikan dia itu lebih banyak daripada keburukan. Ini kita kira semua lah, di para nabi, para rasul dan sahabat semua. Maka dia tak masuk neraka, tu masuk syurga lah. Lepas tu masuk syurga ni dia ada pembagi pula masuk syurga tanpa hisab, tu lain cerita lah. Yang kedua, ada juga orang yang masuk neraka terlebih dahulu tapi tidak kekal. Akhirnya dia masuk syurga juga. Ni pun kerana tauhid dia tidak terbatal. Cuma kenapa masuk neraka? Sebab amalan jahat dia tu banyak, lebih banyak daripada amalan baik. Yang ketiga, ada setengah manusia ni memang dia kekal dalam neraka. Ni yang tidak ada tauhid. Tauhid dia telah terbatal. Ataupun langsung dia ni tidak bertauhid semasa dia hidup. Maksudnya dia meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka dia ni tak ada peluang langsung. Dan ni kita tidak disuruh berdoa kebaikan untuk dia kalau mati dalam keadaan kufur. 3 kelompok manusia. Jadi kelompok pertama tadi yang tidak langsung tidak masuk neraka, ataupun masuk neraka kemudian dikeluarkan. 2 kategori ini adalah yang masih ada tauhid, yang mana tauhid dia tidak terbatal. Sebab tu hadirat, isu syirik, isu kufur ni isu yang paling besar yang kita kena jaga. Kalau tidak, tak selamat kita di hari akhirat. Dunia mungkin selamat, relax dunia dah, dapat kekayaan Allah buka, walaupun kafir tahap mana pun, walaupun derhaka kepada Allah pun, Allah bagi rezeki. Allah bagi, Allah sebut dah, harta ni aku bagi
sesiapa saja. Aku benci, aku bagi. Tapi iman yang tulus ikhlas, aku hanya bagi kepada orang yang baik-baik saja. Kan? Baik. Allah aku bagi pada orang yang aku suka, yang aku reda. Itu maksudnya. Baik. Itu kita bincang pada minggu lepas, sesi sebelum ini. Jadi sambungannya pada muka surat 27 itu. Ini berkenaan dengan ayat Fatir, surah Fatir ayat 32 hingga 36. Okey, cuba ambil muka surat 24 itu. Di situ ya. Muka surat 26 itu. Muka surat 26 itu. Di situ. Muka surat 26 kan. Allah menyebutkan 3 bahagian ini. Ana sebut tadilah. Yang berjaya dari masuk neraka, yang berjaya dari yang berjaya daripada memasuki neraka tu maksud dia terselamat daripada memasuki neraka. Takut silap faham pula. Berjaya masuk neraka ni maknanya masuk neraka. Faham lagu tu lepek nah. Yang selamat daripada memasuki neraka. Yang berjaya dari kekal dalam neraka, maknanya mungkin masuk neraka dahulu. Yang berjaya dari kekal dalam neraka. Dan yang tidak berjaya selamat daripada neraka secara mutlak. Ini langsung tak ada ruang untuk masuk surga. Memang masuk neraka, kekal dalam neraka. Ini 3 kategori manusia di hari akhirat. Lepas tu hak masuk neraka pun dia ada pula hak perekat berat, hak duduk neraka jahanam, hak duduk neraka hak paling standard sekali lah neraka jahanam tu. Tu ada pula tu. Kita tidak nak bahagia tu. Asalkan masuk neraka ya, dia kekal. Tu bahagian ketiga. Baik. Jadi ketiga-tiga ini disebut secara beriringan dalam firman Allah. Ketiga-tiga ni sebenarnya Allah sebut dalam ayat 32 hingga 36 lah surah Fatir itu. Baik. Ni. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Kitab ni maknanya wahyu. Kalau Nabi Isa apa dia? Injil lah. Kalau Nabi Musa, Taurat. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran ni lah. Jadi kitab itu kami wariskan kepada yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu ada di antara mereka yang menzalimi diri sendiri. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Ada yang pertengahan. Dan ada pula yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang besar. Jadi dia letak ni hak mula-mula tu kira hak kafir lah. Hak yang kedua tu orang Islam lagi. Tapi banyak melakukan dosa. Yang tiga ni orang yang tak masuk neraka langsung. Tak masuk neraka langsung. Dia susun gitu. Jadi sampailah kepada firman Allah. Kepada firman Allah muka surat 27 tu, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Itu ayat 36 lah tu surah Fatir, sambungnya hak sebelum ni. Baik, apa maksud dia? Sebab dia style kita ni dia buat sebelah menyebelah gitu, kena balik. Sebelum kita pergi pada Al-Qismul Awal itu, apa maksudnya? Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Neraka jahanam ni neraka paling berat lah. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Kena azab setara mana pun tak mati. Maknanya mereka merasai kesakitan berterusan. Kalau di dunia ni azab setara mana pun dia akan berakhir bila mati. Bila mati tak sakit dah lah. Tapi hari akhirat, orang yang masuk neraka ni orang kafir, masuk neraka dalam keadaan kafir kepada Allah. Tak mati, kena seksa, seteruk, pecah kepala, kembali semula kepala seperti asal. Maknanya mereka tu dikenakan azab seksaan secara berterusan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan sekadar itu, dan tidak diringankan dari mereka azab neraka. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Kafur ni, kalimah kafur ni, dia sirah mubalaghah.
Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap kafur. Kafur ni sama ada kita terjemah orang yang sangat kafir ataupun orang yang banyak melakukan kekufuran. Tu. Baik. Maka bahagian pertama, baik, anda kena baca Arab dia dulu, tengok muka surat 27 tu. Tu. Cuba tengok muka surat 27. Muka dia berbaris. Dah tu. Tapi kita baca juga. Fal qismul awal fi qawlihi azza wa jal wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat fa haula'in najuna min dukhulin nar wa yadkhuluna al jannata dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala azab. Tu. Kita terjemah tu dulu. Maka bahagian yang pertama dalam firman-Nya. Ini dia nak sedikit analisa lah, nak analisa sedikit berkenaan dengan surah ayat Fatir tadi. Maka bahagian yang pertama dalam firman-Nya, di antara mereka ada yang pertengahan dan ada yang lebih dahulu melakukan kebaikan dengan izin Allah. Siapa dia mereka ni? Maka bahagian yang pertama dalam firman-Nya, di antara mereka ada yang pertengahan dan ada yang lebih dahulu melakukan kebaikan dengan izin Allah. Apa maksudnya? Ini surah Fatir ni kita baca tadi. Maksudnya mereka ini selamat daripada masuk neraka dan mereka memasuki syurga sebagai orang yang terawal tanpa hisab dan tanpa azab. Mana ada yang masuk syurga ni di kalangan orang beriman ni tak perlu melalui proses kira bicara di mahkamah. Tu mudah. Ada sampai tahap tu. Itulah yang dimaksudkan dengan ada yang pertengahan dan ada yang lebih dahulu. Fastalah as-sabiq bil khairat itu. Jadi cuba tengok muka surat 27 tu. Wal farqu bainal muqtasid was-sabiq bil khairat anna al-muqtasid huwa alladhi fa'ala al-wajib wa taraka al-muharram wa amma as-sabiq bil khairat fa huwa alladhi zada ala dhalika bi fa'li ar-raghaib wal mustahabbat. Baik. Sekarang ni dalam kitab ni, dalam ayat ni, ayat 32 hingga 36 tu surah Fatir tu dia ada sebut ada setengah-setengah orang tu kebaikan dia peringkat pertengahan saja. Muqtasid. Ada setengah-setengah tu orang Islam lah. Tahap kebaikan mereka sabiqun bil khairat. Mendepani kebaikan. Kalau bab kebaikan dia lah hak nyacanya. Kalau bahasa Kelantan dia lah hak nyacanya. Kalau bab kebaikan dia dulu, dia akan jadi juara dalam bab kebaikan. Jadi di sini apa perbezaan tu? Apa perbezaan maksud yang disebut dalam Quran itu? Jadi perbezaan di antara yang pertengahan muka surat 28 itu. Jadi yang dimaksudkan muqtasid pertengahan dan yang lebih dahulu melakukan kebaikan. Yang dimaksudkan pertengahan. Mana sederhana saja kebaikan dia, tapi masuk surga juga. Tak masuk neraka, masuk surga juga. Maksud dianya yang melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Makna dia buat benda asah-asah saja, pertengahan lah. Tahajud dak, semai sunat pun buat itu. Tapi hak wajib hukum fardu ain tu, hak besar-besar, hak wajib lah dia buat belaka. Hak sunat-sunat dia tak buat. Tapi perkara haram pun dia tak buat. Dia tak buat, dia jaga tu. Ni masyarakat terbanyak lagi. Ni ramainya pokok kita ni. Walaupun tidak nampak warak pun, tapi tak buat benda haram. Kita kata tak warak, moga kita faham, orang kita dia faham warak ni tak serupa dengan hak dalam syariat sebut. Warak ni hadirat. Kalau mengikut Imam Malik, mana orang yang tak buat benda haram, tapi hak Allah suruh dia buat. Apa yang Allah suruh dia buat, benda yang haram dia tak buat. Hak tu mengikut Imam Malik, warak dia tu. Kadar yang umum. Semua orang kena ada warak dalam maksud tidak melakukan perkara yang haram dan melakukan perkara yang Allah suruh. Hak tu semua kena ada, wajib ada pada setiap orang. Tu. Dia hanya buat yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini dia panggil golongan muqtasid seperti mana disebut dalam Quran. Hak sederhana. Ni lah hak ramanya bapak kita lah ni agak ni. Kalau hak ni pemujumna dah. Baik. Kemudian disebut juga dalam ayat ini orang yang sabiqun bil khairat, yang mendepani melakukan kebaikan. Kalau buat baik tak, itulah fastabiqul khairat. Sahabat Nabi kalau benda baik tak bertangguh, tu buat selalu. Dia dulu. Kalau ada kau tu baik, dia akan buat dulu pada kita.
Sebab Imam Syafi'i kata, apa yang ada di zaman sahabat kebaikan, ibadat yang sahabat buat, hak tu kena ada zaman kita. Tak mungkin ibadat zaman kita ada, zaman sahabat tak ada. Tak mungkin orang panggil ibadat. Mana zaman sahabat tak ada ni? Ibadat ni zaman kita baru ada ibadat tu. Oh tak boleh. Kalau dalam konteks ibadat, apa yang ada di zaman kita, itulah yang ada di zaman sahabat. Yang tidak ada di zaman sahabat, tidak boleh ada zaman kita. Kalau bab ibadat. Kalau mikrofon ni tidak ibadat, ada tak? Jangan tukar. Mikrofon, Rasulullah ni, dah, hak tu orang tak panggil ibadat. Hidup pada dunia, hak tu tak apa tak ada, tak apa ada, tak apa tu. Tu. Jangan pula kita kata ni bid'ah, tak boleh. Mikrofon mana ada zaman Nabi. Ikutlah pahang mana pula. Kira ambil lambat bagi lagu tu. Baik, kita tengok lagi. Itu maksudnya. Jadi orang yang melakukan kebaikan, orang yang dahulu melakukan kebaikan, dia yang menambah di atasnya. Maksudnya beginilah. Mudahnya anda sebut begini. Ada sebahagian umat Islam ni, dia bukan buat hak wajib saja. Benda-benda perkara yang diharamkan oleh Allah dia tak buat. Hak wajib dia buat. Selagi dia buat benda-benda hak tidak wajib, tetapi juga merupakan suruhan agama. Hak orang panggil perkara-perkara sunat, perkara-perkara yang biasa tapi ada nilai kebaikan, dia buat berlaku. Hak ni dalam istilah Quran dia panggil sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Jadi kalau kita nak dapat title sabiqun bil khairat, orang yang mendahului melakukan kebaikan, kita kena buat perkara yang menjadi fardu ain, yang sunat-sunat kena buat, dan perkara yang harus tapi ada nilai kebaikan pun kita kena buat juga. Hak ni peringkat orang yang tinggi kedudukan dia. Baik. Hak ni hak penting. Cuba tengok semula dia. Wal qismu tsani, dan perkara yang kedua, muka surat 27 tu. Bila-bila kita belajar bahasa Arab. Wal qismu tsani fi qawlihi sallallahu azza wa jalla, faminhum zalimun li nafsihi wa haula'in najuna minal khuludi finnar in dakhaluha bisababi dhunubihim. Bahagian yang kedua, tengok terjemah muka surat 28. Tak apalah kita sebut hari lepas ni dah jadi biasa gitu, pakai belek dirilah. Bahagian kedua dalam firman Allah, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Kok mana menzalimi diri sendiri? Takkah dia tikar diri dia? Takkah dia menyakiti diri dia sendiri secara fizikal? Apa maksud menzalimi diri sendiri? Maksud menzalimi diri sendiri, mereka ni berjaya dari kekal di dalam neraka ketika mereka memasukinya kerana dosa mereka. Hak ni istilah lagi ni. Mereka ni berjaya dari kekal, maknanya masuk neraka tetapi tidak kekal sampai tempoh tertentu. Selepas mereka menjalani hukuman dari neraka, maka Allah keluarkan mereka daripada neraka. Jadi masuk syurga juga, tapi masuk neraka terlebih dahulu. Hak ni dalam kategori orang yang menzalimi diri sendiri. Baik. Apa ni? Jadi siapa yang dikatakan menzalimi diri sendiri, masuk neraka tapi tak kekal? Maksudnya, cuba tengok muka surat 27 tu. Gopopok kita jika belajar bahasa Arab kan. Hak pergi sekolah mula-mula, lepas tu tak kira belajar tu. Faz-zalimu li nafsihi huwa alladhi zalamaha bil ma'asi wadh-dhunub allati duna al-kufr. Fahadha mu'arradun lil 'uqubah wa dukhulin nar. Illa annahu in dakhalaha fa innahu la yukhalladu fiha. Bal yanju bima manna Allahu subhanahu wa ta'ala alaih minat tauhid wa ikhlasid dinilah. Maka yang menzalimi diri sendiri, ciri-ciri dia yang menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat dan dosa-dosa tanpa menjadi kafir. Tapi tidak sampai peringkat kafir. Kalau dalam kitab Bukhari dia panggil kufrun duna kufrin. Mana orang yang melakukan perbuatan maksiat tapi tidak jadi kafir. Jadi perbuatan maksiat dia buat tu hanya merupakan dosa-dosa besar lah. Tapi dia tak jadi kafir.
Maknanya dia kalau dia mati dalam keadaan itu masih ada tauhid dalam diri dia. Ini antara yang dimaksudkan az-zalimu li nafsi, orang yang menzalimi diri sendiri. Inilah yang dikemukakan. Tak apa, kita baca tu. Inilah yang dikemukakan untuk diazab dan memasuki neraka. Jadi mereka ni fahadha mu'arradun. Mu'arradun ni cuba tengok muka surat 27 tu. Ni ana modify sikit terjemahan ni. Fahadha mu'arradun lil 'uqubah wa dukhulin. Mereka inilah orang yang terdedah. Mu'arrad tu terdedah. Mereka inilah orang yang terdedah kepada siksaan dan juga dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya mereka ini tak selamat daripada neraka. Illa annahu tu cuma. Kalau orang mengaji bahasa Arab ada di segi ni konteks terjemah illa annahu, dia gabung sekali cuma. Kalau jangan kita terjemah melainkan sesungguhnya dia, tu sakit kepala terjemah gitu. Illa annahu kena garis cuma. Cumanya jika dia masuk neraka, dia tak kekal dalam neraka, tak kekal. Bahkan dia selamat dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya berupa tauhid dan keikhlasan beribadah. Dia selamat tu sebab ada tauhid dan ada lagi unsur ikhlas. Tauhid ada, kemudian amalan-amalan yang dia buat ni dia ikhlas. Sebab ada juga setengah orang yang tauhid ada tapi tak ikhlas beramal. Oh, ni masuk neraka ni tak kekal juga tapi lama dia tu. Ana baca hadis itulah. Hadis ni disebut oleh Dr. Umar Sulaiman Ashqar tu. Ustaz Zahiruddin Zabidi buat tu 40 perkara gaib tu yang sabit, yang sahih. Peristiwa gaib tapi sahih. Antaranya Nabi cerita orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka. Dahsyat dia. Na'udzubillah lah. Kalau kita baca tu nama kena kat aku lepel lah terik ni lah. Kalau kena kita berat tu lah. Makna bila Allah keluarkan dia daripada neraka, tak ada dalam neraka tu orang yang masih ada tauhid. Mana ada tu hak kafir belaka. Mana dia orang terakhir, lepas dia keluar daripada neraka tu tak ada orang Islam hidup dalam neraka. Nabi cerita lagu mana keadaan dia. Tu kalau kita baca tu dengukaklah kita. Dia pergi kalau kita kecek Kelantan lah. Dia pergi tu disuruh masuk surga lah. Dia malu nak masuk surga. Lama terlajak duduk dalam neraka. Sepuluh orang tubik penjara lah. 40 tahun dalam penjara. Tubik tu malu. Sipu-sipu malu. Dia pergi tepi surga tu, nengung dia. Dia kata malu. Lepas tu bila dipersilakan masuk, tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk. Dia kata dia segan nak masuk. Sebab apa? Sebab pada tubuh dia masih ada lagi kesan-kesan bakaran api neraka. Muka dia ada renyuk, hangus sini. Macam-macam lah ulama kata. Jadi kalau masuk orang Chan ni jalan ni. Lepas dia tu sel dia kena tutup lah. Sebab dia gini dalam neraka ni bila dia macam sel jugalah. Bilik-bilik dia ada bilik. Bila seseorang tu dikeluarkan daripada neraka masuk dari surga dalam riwayat tempat tu kosong, naik semua sama naik upuk gitu. Tak ada diisi oleh orang lain, tak ada. Moga dia masuk neraka ni sekaligus dia masuk juga tak ada lepas tu orang masuknya. Tu kok dalam dunia ni masuk bilik tu tak perlu buat banyak sebab bila orang ni tubik duduk lepas tu masuk pula main depan orang lain. Neraka tidak lagu tu. Bila dia keluar tak ada lah, kosong gitu tempat dia tu. Akhir rekah ceritanya hadrat, dia minta dengan Allah supaya Allah hapuskan kesan-kesan neraka. Biar orang tak tahu dia ni ahli neraka terakhir. Rekah ceritanya dia disuruh masuk dalam sungai. Sungai dia panggil An-Nahrul Hayat. Sungai kehidupan. Lagu mana tak tahulah. Kena tengok. Tu riwayat saya. Bila dia masuk, dia berenang, menyelar dalam tu, dia keluar tu, tubuh dia pulih seperti orang lain. Jadi bila dia masuk surga tu, orang tak kenal ada dia sebagai ahli neraka. Tu disebut oleh Nabi. Sebab Nabi sebut, kita percaya. Ana kalau bab-bab ni, kalau orang lain sebut, tabak lilih, kita tak percaya. Tapi kalau berasal daripada Nabi, cerita pelik gitu pun kita percaya. Kita percaya. Baik, tak apalah hadiah-hadiah. Ni bahagian ketiga ni. Dan ada pun bahagian ketiga. Ni kita nak tadabbur, nak analisa sedikit secara ringkas ayat 32 hingga 36 surah Fatir. Baik. Dan ada pun bahagian ketiga. Maka dalam firman Allah Ta'ala itu maksudnya gini. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahannam. Hak tu tadi tu. Walladzina kafaru lahum naru Jahannam. Tu. Muka surat 27 tu.
Dan adapun bahagian ketiga seperti mana firman Allah ni, dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Ni orang kafir ni, orang kafir. Mereka tidak dibinasakan walaupun mereka dikenakan azab, tapi mereka tak mati. Tu mudah terjemah. Tak mati. Kena azab teruk. Siapa putus lah minum air daripada neraka, siapa jatuh habis, rosak habis. Jatuh daging muka. Dalam sebut tu jatuh ni daging ni. Bila nak minum tu jatuh dah daging. Panas dah. Tak mati. Itu isyarat pada azab yang berterusan dan berkekalan. Dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Azab neraka ni dalam beberapa hadis, dia tidak alah ringan, alah berat. Demikianlah kami membalas setiap orang yang banyak kafir atau sangat kafir. Baik. Seterusnya, anda baca hotel Arab dia dulu. Cuba tengok muka surat 29. Fahaula, perenggan yang keberapa tu? Yang kedua tu. Cuba tengok. Sebab di sini ada sedikit perubahan terjemahan. Ana tidak kata salah, tidak. Cuma ana terjemah tu berdasar pada apa yang ana faham. Cuba tengok sini. Fahaula la matma'a lahum fin najah yaumal qiyamah. Li'annahum lam yuwahhidullah azza wa jalla bal ja'u bima yanqudhuhu minasyirki wal kufri. Cuba tengok terjemah dia. Ana terjemah gini. Tidak ada ruang bagi mereka untuk selamat di hari akhirat. La matma' tu tak ada ruang, tak ada celah, tak ada peluang. Itu mana la matma'. Mana tidak ada ruang. Ni hak kelompok ketiga ni, hak kafir ni, hak masuk neraka jahanam. La matma'. Tidak ada ruang untuk mereka selamat di hari akhirat, kerana mereka tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Bahkan mereka datang dengan mereka datang dengan membawa sesuatu yang telah membatalkan tauhid mereka, berupa syirik dan kufur. Makna mati dalam keadaan bawa syirik dan kufur. Nak selamat aku jalan mana? Lamat tak ada ruang. Sebab kita ni ruang untuk selamat kena ada tauhid. Walaupun dosa sebanyak mana pun, ruang tu tetap ada kalau tauhid tu ada. Bila tauhid tu tak ada ruang itu. Itu maksud lamat tu. Mana ruang untuk selamat tu tak ada. Ataupun dari setengah ulama dia kata kunci untuk keselamatan tu tak ada. Tak ada tu. Tu berat tu dah. Kalau tak faham lagi tak tahulah. Sebab itulah anak-anak sebut gini lah. Tanpa prejudis pada mana-mana pihak. Kalau ulama kita kata jangan buat gini, ada syirik, tak usah buat lah. Tak usah duduk jadi kerah pedah lah. Tak usah duduk rasa ego. Tak usah kata ada ulama kata tak syirik lagi. Tak usah. Bagi lagu tu tak usah. Kalau hadirat perhatikan bagi lagu tu dia ada alternatif lain yang bersifat sunnah. Misalnya kita kata dalam bab bertawassul, banyak hak tawassul yang Nabi suruh kita buat. Baca Quran, kemudian doa, berkat dengan Quran yang aku baca gini. Tu tawassul dengan amal soleh. Buatlah tu. Sampai pagi pun tak apa. Buat daripada sampai besok pun tak apa. Tapi ada setengah-setengah tawassul tu ulama kata syirik. Boleh membawa pada syirik. Hak tu tak perlu dalam kehidupan kita sebenarnya. Tak ada pun tak apa tu. Dah tu kalau buat juga ada bahaya. Jangan dibuatlah. Lepas tu kalau tak ada tawassul dengan hak tu pun tawassul hak lain. Banyak hadirat. Itu maksudnya. Begitulah. Kau lain kalau kita perhatikan bila ulama lari dia ada bahaya. Tak payah. Tak payah buat. Baik. Kemudian cuba tengok lagi. Ingat ada cerita anak sebut sama ni. Sebab kawan ni pun ada lagi sebenarnya ni. Dia guru besar, guru pencing. Minta maaf ni anak sebut secara umum saja ni. Dia ada kes mahkamah. Ingatlah anak cerita, dia ada kes mahkamah. Masa dia itu anak pun ada tu. Masa anak tengok dia tu. Dia on the way nak pergi ke mahkamah tu. Dia singgah satu tempat, anak tak sebut lah. Dulu sebut, lain tak sebut. Tak ingat balik tu. Dia singgah, dia tunjuk beberapa barang yang dia bawa. Misal, bukan misal kucing, misal rimah. Besi bak. 5 kau tak silap. Benda-benda ni dia pinjam untuk Bama. Mana Tok Bama bui pada dia, masuk mahkamah bawa ni, dia bawa letak di tubuh dia. Besi bak. Anda tengok dia, anda ada tu. Syahid tu, saya saksi sendiri tu. Besi bak, misal rimah. Tak tahu dia ambil lagu mana misal rimah. Anak pun tak faham juga ni. Dia ingat misal ni mudah-mudah nak uji misal. Dia ingat rimah mudah-mudah nak uji misal. Terang tak tahu. Lagu mana wallah alam.
Dia 5 kau dia bawa. Belum-belum anak pun tak pernah tengok. Lepas tu ada macam duit. Pada duit tak ramai bela tahu. Tu dia bawa. Baik. Dia kata bawa hak ni untuk orang kata mana hak ni sebagai ikhtiar untuk supaya dia bebas, dia menailah dalam kes tu. Bahaya ada. Ni bahaya ni. Ni orang panggil syirik tu sebab apa? Dia pergi tu mesti hati dia ada bergantung. Walaupun satu zarah pun tak boleh. Bergantung tidak semesti 50% buat jadi syirik. Bergantung pada sesuatu. Sedangkan tu berkait dengan masa depan dia tu. Manusia tidak ada autoriti tu buat tu. Berbahaya tu. Ni lah. Dia ni bekas guru besar. Nak buat macam mana? Dia tak faham. Tu bahaya tu hadirat tu. Baik, cuba tengok di sini. Muka surat 29 tu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm al-an'am ayat 82 syaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna la yazlimu nafsah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa huwa kama tazunnun innama huwa kama qala Luqman li ibnihi ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim surah Luqman ayat 13 fafassarahu bisyirk fayakunul amnu min ta'bidil azab. Cuba tengok terjemah di sini pun ada terjemahannya itu. Baik, daripada Abdullah bin Mas'ud muka surat 30, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata bila mana turun ayat yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Potong syirik itu kena tulis kezaliman. Kalau kita terjemah syirik lalu dia tak jadi selepas tu. Dia jadi perbincangan selepas tu jadi mula, jadi hampa. Dia kena kekal ke zalim tu. Sebab kalau sebut syirik sahabat tak keliru dah lah. Kena ubah tu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Tu. Jadi ayat ini terasa berat kepada para sahabat. Dia kata berat. Lepas tu sahabat bila terasa berat, orang yang beriman, kita lah beriman tu. Dan kita tidak buat. Dalam keadaan beriman, kita tidak buat perkara zalim. Nak cari mana pun kita tidak melakukan zalim. Mesti ada sikit sebanyak zalim. Seraya lah. Zalim pada isteri, zalim pada diri, zalim pada jiran. Mesti ada. Susah hati sahabat. Maka sahabat aku tanya Rasulullah, mana ada pokok kita tak buat zalim? Tu. Maka Nabi pun kata, dia kata zalim tu bukan sepihak mufaham tu. Tu ana terjemah mudah supaya faham. Bukan gitu makna zalim dalam ayat tu. Tetapi makna zalim dalam ayat tu ditafsirkan oleh kata-kata Luqman terhadap anak dia. Anak faham zalim tu ni orang panggil tafsir Quran bil Quran. Kita nak faham zalim dalam ayat tadi kena tengok kalimah zalim yang diguna pakai oleh Luqman bila dia nasihat anak dia. Ni orang panggil tafsir Quran dengan Al-Quran. Lagu mana? Luqmanul Hakim itulah. Dia kata, wahai anak kesayanganku. Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Rupanya zalim sini tu makna syirik. Bukan zalim yang biasa tu tidak. Tu. Tak boleh pakai zalim di sini dengan makna wad'u syai' fi ghairi mahali. Tak boleh pakai tu. Tapi zalim sini ditafsirkan dalam kata-kata Luqman terhadap anak dia ni dengan makna syirik. Kok kata kezaliman yang besar tu zalim itu makna syirik situ. Lalu dia menafsirkan dengan syirik, yakni zalim itu makna syirik. Maka ia adalah keselamatan dari azabnya bekal. Orang beriman lepas tu tidak melakukan syirik, mati dalam keadaan beriman dan tak ada syirik. Itulah baru selamat. Baru selamat. Jadi maknanya hadirat kita ni hak duk tengah beriman lah ni kena jaga iman kita tu. Sebab iman kita semaya juga dia boleh batal.
Perkara yang membatalkan wudu ada disebut. Perkara yang membatalkan iman pun ada juga. Iman ni dia tak batal kalau ketung. Tapi kalau wudu batal ketung. Tapi iman ni batal dengan apa dia? Dengan perbuatan-perbuatan kufur. Dan kufur yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Baik. Seterusnya kita pergi lagi. Apa ni anak tak ingat. Kita pergi siapa bunyi tak? Kau cukup dah. Isyarat. Itulah kata. Isyarat kalau isyarat kita berhenti dulu. Kita sambung semula. Muka surat 3 besar kita sambung semula. Lambat juga nak habis kitab ni kalau lagu ni. Bahagian pertama tak habis lagi ni. Dia gini untuk malam ni selepas isyarat tu tak ada kelas. Minta maaf lah tak ada kelas lagi. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita akan sambung. Sempat lagi tak bangun parent sekali lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 31. Jadi kesimpulan perbincangan kita ni, kata kunci untuk selamat di hari akhirat ni, selamat daripada neraka, sama ada selamat atau tak masuk neraka terus, ataupun selamat atau kategori yang kedua masuk neraka dulu kemudian dikeluarkan, tetap dia melibatkan mengekalkan tauhid dalam keadaan tercabut nyawa, mati dalam keadaan tauhid bersih daripada syirik. InsyaAllah kalau kita boleh jaga iman kita begitu, InsyaAllah kita akan selamat, khususnya di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.